Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sahibul fadilah, pengerusi, timbalan pengerusi seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada mensyarahkan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, iaitu merujuk kepada Muqaddimah Al-Majmu'. Muqaddimah Al-Majmu', yang mana kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu pada bahagian besar yang awal daripada kitab tersebut. Dan antara yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi adalah pendahuluan bagi kitab ini. Dan pendahuluan inilah yang kita jadikan sebagai silibus pengajian bulanan kita. Dan majlis kita pada hari ini merupakan majlis kali yang ke-26. Majlis kali yang ke-26. Dan kita akan memasuki perbahasan yang baharu, hadirin dan hadirat, iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab, Faslun fi zammin man arada bifi'lihi ghairallahi ta'ala. Terjemahannya, pasal pada celaan ke atas mereka yang melakukan sesuatu perbuatan kerana selain Allah. Celaan kepada mereka yang melakukan sesuatu perbuatan kerana selain Allah. Maknanya dia tidak apa? Dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Jadi maknanya perbahasan kita ini adalah celaan terhadap mereka yang tidak ikhlas. Dan disebutkan di sini, i'lam anna ma dzakarnahu min al-fadli fi talabil ilmi innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajhallahi ta'ala. Pasal yang lepas kita telah menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Kata Al-Imam An-Nawawi, ketahuilah bahawasanya apa yang kita telah sebutkan berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu, sesungguhnya ia hanyalah untuk mereka yang mencari ilmu semata mengharapkan redha Allah. Innama huwa fi man talabahu muridan wajhallah. Muridan bihi wajhallah. Maknanya, kelebihan-kelebihan tersebut hanya akan terhasil bagi mereka yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang dimaksudkan dengan yuridu bihi wajhallah ni adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi fadilat, kelebihan, kebaikan tersebut hanya akan diperoleh bagi mereka yang menuntut ilmu ikhlas kerana Allah. Dan ikhlas kerana Allah ini maknanya la li ghardin minad dunya. Bukanlah matlamat utamanya adalah untuk mendapat habuan dunia, tak. Itu bukan dia punya matlamat utama. Untuk mendapat habuan laba keuntungan dunia, tidak. Dan disebutkan di sini wa man aradahu li ghardin dunyawi. Siapa yang mempelajari ilmu tetapi tujuannya bukan tujuan Allah. Sebaliknya, tujuannya adalah tujuan dunia.
seperti kamalin, seperti untuk mendapat harta benda, au riyasatin, atau untuk dia mendapat kekuasaan, au mansabin, atau untuk dia mendapat jawatan, au wajahatin, atau untuk dia mendapat kedudukan, au syuhratin, atau untuk dia mendapat kemasyhuran, au istimalatin nasi ilaih, ataupun dia nak menarik orang ramai pergi ke arah dia. Yang ni adalah tujuan-tujuan yang salah, menafikan ikhlas. Kalau semata-mata dia belajar menuntut ilmu untuk habuan-habuan dan kelebihan-kelebihan dunia sahaja. Dan kadang ada orang dia belajar untuk dia tarik orang ramai kepada dia. Sebenarnya tidak. Kita ini apabila kita belajar dan kita mengajar, tujuan kita adalah nak tarik orang kepada Allah, bukan kepada kita. Hatta macam kalau saya tak nak orang ikut saya, atau saya tak nak orang kata pergi semata kepada saya, cenderung kepada saya, tidak. Tapi bab kata Allah dalam Quran, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhan kamu. Jadi saya nak orang ikut Allah. Saya nak orang pergi kepada jalan Allah. Dan saya ini hanyalah wasilah, bukan ghayah. Saya ini hanyalah satu saluran sahaja. Tapi kita punya ghayah kita, matlamat kita Allah. Jadi para pendakwah, para penceramah, para asatizah ini, mereka sebagai wasilah, sebagai penyampai sahaja. Jadi bila kita faham tentang ini, maka tidak ada unsur ketaksuban kepada ustaz atau ketaksuban kepada guru-guru. Dari sudut kalau ada kesilapan daripada mereka, kita boleh faham mereka ini wasilah sahaja. Dan mereka pun tak setuju dengan kesilapan mereka. Sebaliknya mereka menyampaikan kebaikan, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Jadi sebab itu kata Imam Ahmad. Imam Ahmad dia kata apa? Dia kata al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu ni tidak ada tolok tandingannya bagi mereka yang niatnya betul. Kalau niat seseorang itu betul, ilmu ni tak ada dia punya tolok tandingan lagi dah. Lalu para sahabat kepada Imam Ahmad, dia kata, Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, kaifa tasihhu niyatul mar? Bagaimanakah niat seseorang itu menjadi betul? Dia kata, ayyanwiya, seseorang itu berniat, raf'ul jahal an nafsihi wa an ghairi. Niat dia belajar ilmu ni adalah untuk mengangkat kejahilan atas diri dia dan ke atas orang lain. Kerana dia tahu manusia ini, sifat kita ini sebagaimana yang Quran kata, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana hadirin dan hadirat innahu kana zaluman jahula. Ini sifat manusia yang Allah rakam dalam Quran. Manusia ini zalim lagi jahil. Jadi ini sifat manusia. Dan semua manusia lahir dalam keadaan jahil. Kita ni keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tak tahu apa pun. Mana ada orang keluar daripada perut mak dia, dia dah bagi tahu kepada nurse tulis berat saya 3 kilo contoh. Dia boleh mengira pula, boleh bercakap. Mana ada manusia begitu. Baby mana ada lahir-lahir sahaja dah cerdik. Tidak. Allah kata, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu sesuatu pun. La ta'lamuna syai'a. Tidak tahu sesuatu tu maknanya tak ada ilmu. Jahil. Tak tahu apa dia. Tetapi Allah kata, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah bagikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, jantung hati untuk kamu bersyukur, iaitu menggunakan nikmat tu di jalan ketaatan. Menggunakan pendengaran untuk ibadat, penglihatan untuk ibadat, hati untuk memikirkan ibadah. Itulah tujuan. Dan bila kita manfaatkan 3 kelebihan ini, pendengaran, penglihatan, hati untuk berfikir, baru kita jadi lawan kepada jahil. Itu baru kita menjadi manusia berilmu. Kalau kita memanfaatkan pendengaran,
penglihatan, jantung hati. Jadi bukan bila berbalik kepada kata Imam Ahmad tadi, itulah sebenarnya tujuan kita menuntut ilmu. Untuk kita mengangkat kejahilan atas diri kita dan ke atas orang lain. Jadi kita dakwah supaya manusia ni bebas daripada kejahilan. Daripada belenggu kejahilan. Supaya manusia ini menjadi manusia yang berilmu. Begitu, hadirin dan hadirat. Kemudian dikatakan di sini, au qahril munazirin. Kita tidak menuntut ilmu semata untuk mengalahkan orang lain dalam berdebat. Mengalahkan orang lain dalam berdebat. Au nahwi dzalika fahuwa madhmum. Ataupun sebab-sebab lain selain daripada itu yang juga tercela. Kenapa? Kerana kadang-kala ada sebahagian kita ini, dia menuntut ilmu. Hadirin sidang jemaah. Untuk dia mengalahkan orang, menewaskan orang lain dalam perdebatan. Kemudian, sedangkan ini bukan tujuan kita belajar. Kita belajar bukan untuk berdebat dengan orang, hadirin dan hadirat. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Baginda SAW mengatakan, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kamu mempelajari ilmu dengan tujuan untuk bermegah-megah dengan para ulama. Ataupun kita ada ilmu nak bermegah-megah di hadapan para ulama. Nak tunjuk, dia pun ada ilmu juga. Wala litumaru bihi sufaha. Dan jangan tujuan kamu belajar ilmu ni untuk kamu mirak. Mirak ni apa makna mirak? Mirak ni berdebat. Berdebat dengan golongan safih. Golongan safih ni maknanya akal dia tak cukup. Orang kata sempurna dalam sudut, dia tak apa cerdik lah. Maknanya kalau kita ni belajar bukan kita nak berdebat dengan orang jahil, tidak. Kita ni kalau berdebat dengan orang jahil, kita hanya menambahkan jumlah orang yang jahil je. Asalnya orang jahil tadi satu je. Tapi bila kita berdebat dengan dia, daripada satu jadi dua orang dengan kita jahil. Sebab tu jangan berdebat dengan orang jahil. Kita hanya akan menjadikan diri kita pun jahil juga. Wala litatakhayyaru bihil majalis. Dan janganlah kamu menuntut ilmu untuk kamu ini terpilih dalam majlis-majlis tertentu. Untuk orang kat kita, untuk orang naikkan kita, untuk orang pilih kita. Ini bukan tujuan dia. Tetapi niat kita kena betul. Niat kita lillahi ta'ala. Niat kita ini lillahi ta'ala. Ini sangat penting. Memperbetulkan niat. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman yang menjadi sandaran oleh Al-Imam Nawawi dalam kata-katanya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang inginkan habuan akhirat, kami akan tambahkan dia dalam dia punya kelebihan dan ganjaran dia. Adapun sesiapa yang inginkan keuntungan dunia, kami akan bagi dunia sahaja kepada dia, tapi akhirat dia tak ada habuan. Begitu. Jadi kalau kita nak mencari akhirat, Allah akan berikan kita kelebihan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mencari dunia, Allah akan bagi kita dunia. Cuma habuan akhirat tidak ada. Dan inilah sama dengan hadis yang pertama dalam kitab hadis 40. Yang tuan-tuan biasa dengar, tuan-tuan biasa baca, bahkan mungkin kita hafal pun. Yang Nabi SAW kata, innamal a'malu bin niyat. Amalan bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu mendapat ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya tujuannya kerana Allah dan Rasul, dia dapat ganjaran tujuan kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu li dunya, kata Nabi, sesiapa yang hijrahnya untuk mendapat dunia. Yusibuha, untuk li dunya yusibuha, untuk dia mendapat habuan dunia seperti keuntungan perniagaan sebagai contoh. Aw imra'atin yankihuha, atau dia berhijrah untuk berkahwin dengan seorang wanita. Maka kata Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia dapat habuan tu. Tapi dia tak dapat habuan kerana Allah dan kerana Rasul. Maknanya kalau kita ini melakukan sesuatu untuk dunia, kita hanya dapat dunia sahaja. Tapi habuan akhirat tidak ada.
Begitu. Kalau ada orang contoh, dia belajar ilmu semata untuk dia menjadi kaya. Dia mungkin boleh jadi kaya dengan ilmu, contoh. Kalau dia mendapat ilmu, dia menuntut ilmu untuk dia mendapat jawatan. Dia mungkin boleh dapat jawatan. Tapi habuan akhirat dia tak dapat apa. Ini Allah kata, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Sebab itu penting untuk kita mengikhlaskan amalan kita. Mengikhlaskan amalan kita. Dan kata pensyarah kitab kita ini, kelebihan yang Allah bagi daripada kelebihan akhirat itu, وَهَذِهِ الزِّيَادَةِ, kelebihan ini adalah ayyu'tiyahu Allah Ta'ala khairat dunya wal akhirah. Kalau dia mencari akhirat, Allah berikan kepadanya kebaikan dunia akhirat. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا مَا نُعْطِيهِ مَا أَرَدْ نُعْتِهِ مِنْهَا وَلَا نُعْتِهِ مَا أَرَدْ وَنَحْرِمُهُ مِنَ الْآخِرَةِ. Maka kami berikan juzuk daripada hajat dan hasrat dunia yang dia inginkan, tapi kami tidak memberikan kepadanya habuan-habuan akhirat. Habuan-habuan akhirat. Kemudian ada ayat lagi yang menunjukkan bahawasanya, hadirin sidang jemaah, Allah berfirman, Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Siapa yang inginkan ajilah. Ajilah ni yang segera. Yang segera ni yang terdahulu. Yang akhir tu yang terkemudian. Lawan kepada ajilah adalah akhirah. Maknanya lawan kepada ajilah adalah akhirah. Akhirah tu akhirat. Maknanya ajilah ni adalah dunia. Jadi disebutkan oleh Allah di sini, sesiapa yang menginginkan dunia, kami akan segerakan dunia untuk dia. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sediakan untuk dirinya api neraka jahannam yang akan membakarnya dalam keadaan hina dina. Dan di sini menunjukkan bahawasanya mencari dunia semata-mata akan menyebabkan kita binasa. Mencari dunia semata akan menyebabkan kita binasa. Bukan semata di dunia tetapi di akhirat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kemudian Allah Ta'ala kata, Inna rabbaka labil mirsad. Dan Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan ini adalah ayat-ayat yang mewajibkan ikhlas. Ayat-ayat yang mewajibkan kita ini untuk ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kita tak diperintahkan kecuali untuk kita beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Dan disebut di sini, waruwina fi sahihi Muslim. Kami juga telah meriwayatkan dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ataupun aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajul istashhada fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arifaha ataupun fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istashhadtu. Qala kazabta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari. Terjemahannya, Nabi SAW bersabda, manusia yang paling awal Allah hisab pada hari akhirat, maknanya manusia paling awal Allah adili pada hari kiamat, adalah seorang lelaki yang mati di medan perang. Seorang lelaki yang mati di medan perang. Kemudian dia dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan Allah memperlihatkan nikmatnya kepada dirinya. Lalu dia mengenali nikmat tersebut. Lalu Allah kata, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu di dunia? Lelaki ini kata, qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang kerana-Mu, ya Allah, sehingga aku mati syahid. Dia kata begitu kepada Allah. Dia kata, aku berperang kerana-Mu, ya Allah, sehingga aku mati syahid.
Kemudian Allah kata apa? Kazabta, kau bohong. Allah kata kau bohong. Walakinnaka qatalta liyuqalu jari. Tapi tujuan kamu berperang bukan kerana aku pun. Tujuan kamu berperang adalah supaya kamu ni digelar sebagai seorang yang berani. Sebagai seorang yang hebat. Sebagai seorang yang jari. Jari ini berani. Lalu, apa yang dilaku kepada dia? Faqad qil, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia ni diheret. Diheret ni diseret. Diseret di atas tanah. Maknanya muka dia tu kena seret. Dan dia pun dicampak ke neraka. Macam itulah dia punya gambaran dia. Dia diseret, muka dia kena tanah, diseret dan masuk ke, dicampak, ulqiya finnar. Perkataan campak ni, macam kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk, Allah kata dalam ayat-ayat yang awal tu, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ itu. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Allah guna ulku, ulqiya, ulku, ulqiya. Apa makna ulku? Apabila mereka dicampak. Kita ni, benda yang kita campak, hakikatnya benda yang kita tak ada rasa nilai sangat. Benda yang kita campak je. Main campak-campak je begitu. Maknanya kita tak anggap benda tu bernilai. Tak ada value. Hadirin dan hadirat. Kalau macam contoh, nak buang sampah, main campak gitu je. Sampah, kat tu sampah. Daripada jauh lagi. Bahkan kita nampak tong tu daripada jauh. Ada sebahagian orang pusing, pak, dia campak macam tu je. Itu nilai sampah. Jadi sebab itu, bila Allah gunakan bahasa, penghuni neraka ni dicampak saja. Tak ada nak letak ilahan, sila duduk je. Tak ada nak letak-letak macam tu. Jadi kita ni macam sama juga. Kalau kita balik ke rumah kita. Kita ada barang yang kita letak elok-elok. Dan ada barang yang ada mungkin kita campak sahaja. Kalau kita balik kita sampai sahaja ke rumah. Macam kalau orang lelaki sebagai contoh. Macam saya lah. Kalau saya balik ke rumah saya. Ada benda yang mungkin saya kena letak elok-elok. Macam handphone saya. Takkan saya nak campak-campak handphone. Sebab kita tahu nilai dia. Handphone ni bukan harga RM10. Kalau RM10 hari-hari boleh tukar. Tapi dia tidak. Dia kena letak elok-elok. Lagi satu macam jam saya. Takkan saya nak letak jam saya main campak-campak begitu. Jadi sebab kita tahu nilaian dia. Tapi ada sahaja benda yang mungkin kita boleh campak. Hadirin dan hadirat. Benda-benda yang sakat tak ada apa. Sakat wallet ni. Campak adalah wallet. Contoh. Bukan nak kata wallet tak bernilai. Dia cuma wallet ni yang lebih bernilai duit yang ada dalam dia tu. Dia tak ada apa pun. Dia nak jaga duit je. Tapi yang lebih bernilai adalah duit yang ada dalam wallet dan kad-kad yang ada dalam tu. Jadi sebab itu ini menunjukkan kepada kita. Disebut di sini. Lelaki ni tadi dicampak sahaja ke dalam neraka. Menggambarkan hinanya di sisi Allah. Kemudian antara manusia selain daripada ini. Manusia yang paling awal Allah hisab pada hari kiamat nanti adalah. Yang pertama tadi lelaki yang mati syahid ni. Yang kedua adalah warajulun ta'allamal ilma. Ni penting hadirin dan hadirat. Macam kita yang sedang buat sekarang ni. Seorang lelaki yang dia menuntut ilmu wa'allamah dan dia ajarkan ilmu. Bagus ke tak bagus? Dia bagus. Dia menuntut ilmu, zahirnya baguslah. Dia menuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Wa qara'al Quran dan dia membaca Quran. Fa utiya bihi dan amalan dia tadi dibentangkan kepada dia. Maknanya betul tak kamu apa makna amalan dibentang kepada dia? Amalan dibawa kepada dia. Maknanya dekat akhirat Allah tanya, betul tak kamu semasa hayat dunia dulu, kamu menuntut ilmu, kamu mengajarkan ilmu, kamu membaca Quran. Betul tak kamu buat benda macam tu? Itulah maknanya dia dikenalkan. Fa'arafahu. Ataupun dia pun mengenali, dia mengetahui. Betul? Dia kata betul? Kemudian Allah tanya, Fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan padanya? Dia kata apa? Dia kata, Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Dia kata, Ya Allah, aku dahulu semasa hayat dunia, aku menuntut ilmu. Dan aku mengajarkan ilmu. Dan aku mengajarkan Quran kerana-Mu, Ya Allah. Fika ni kerana-Mu, Ya Allah. Allah kata apa? Kazabta. Kau bohong, Allah kata. Walakinnaka ta'allamta liyuqalu alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari. Allah kata kau bohong. Kau mengajarkan ilmu supaya orang panggil kamu sebagai ulama. Dan kau mengajarkan Quran supaya orang panggil kamu sebagai qari.
Jadi dia mengajar Quran, mengajar ilmu ni untuk gelaran. Untuk dapat gelaran. Dia suka dengan gelaran, dia suka dengan panggilan, dia suka dengan orang kata dia, oh ini qari. Ini adalah alim. Dia untuk nama. Sebab itu para ulama yang kalau tuan-tuan tengok kehidupan para ulama yang tawaduk, mereka sangat tidak menggemari kalau ada gelaran-gelaran diberikan kepada mereka. Saya ingat ada satu ulama besar di Arab Saudi dahulu. Dia ada majlis soal jawab, forum dengan para doktor, medical doctors lah. Yang dalam bahasa Arab kita panggil al-atibba, tabib. Jadi geng-geng medical doctors ini, mereka bermajlis, berkumpul dan ulama ini duduk dan adalah moderator. Jadi moderator ni dalam nak memperkenalkan biografi ulama ni, dia pun katalah, Fadilatul Syekh, sekian Syekh ni adalah al-alimul allamah, yang sangat alim, bla 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 bla. Syekh ni, dia kata jangan. Dia kata yakfi. Dia kata cukup. Jangan sebut lebih-lebih. Mereka memang tidak mahu. Biasanya kalau disebut tuan guru sekian, tapi kalau orang kita dapat je macam dalam majlis tu, silakan tuan guru yang paling alim Allah, kita angguk sonok je kata. Mana tak ada tegur langsung. Patutkan kalau kita ada warak, kita ada tawaduk, kena tegur. Mana jangan letak lebih-lebih. Mana gelaran-gelaran, panggil ustaz saja cukup. Mana ustaz, okey, kita nak bezakanlah dia dengan profession yang lain. Dia ustaz, okey. Tapi jangan letakkan seseorang itu terlalu berlebih-lebihan. Jadi kerana mereka takut termasuk dalam menafikan keikhlasan niat di sini. Bahawasanya kalau dia belajar, dia mengajar semata untuk gelaran. Ini yang Allah kata, kau bohong. Dan akhirnya apa yang jadi kepada lelaki ini? Allah kata, summa umira bihi. Kemudian dia itu diperintahkan fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan dia pun disirit dan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Tetapi hadis ini Imam Nawawi tidak sambung lagi dengan sambungan hadis tu. Ada hadis yang ada sambungan yang ketiga. Ada lelaki yang ketiga. Siapa lelaki yang ketiga? Lelaki yang ketiga ni seorang lelaki yang semasa hayat dunianya dia banyak bersedekah. Yang pertama, mati di medan perang. Yang kedua, semasa dunia dia mengajarkan ilmu, dia mengajarkan Quran. Dan lelaki yang ketiga, semasa hayat dunianya, dia banyak bersedekah. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada dia, apa yang kamu lakukan dengan perbuatan ni? Dia kata, aku bersedekah kerana-Mu, ya Allah. Kemudian Allah kata, kazabta, kau bohong, Allah kata. Bahkan kamu memperbanyak sedekah liyuqalu annaka jawad. Kamu perbanyakkan sedekah tu semata untuk orang panggil kamu sebagai dermawan. Itulah. Nak dapat gelaran dermawan tu. Dan orang kata ini orang kaya ni. Ini dermawan ni. Jadi dia bersedekah bukan kerana Allah. Tapi sedekah dia untuk manusia. Untuk gelaran. Begitu. Jadi ini yang kita kata menafikan apa? Menafikan ikhlas. Ini yang kita sebutkan sebagai menafikan ikhlas. Jadi dia pun sama. Allah kata apa? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dia pun diseret dan diarahkan. Allah arahkan malaikat untuk menyeret dia. Dan Allah campakkan ataupun malaikat itu mencampakkan dia ke dalam neraka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi ini ada satu faedah kepada kita. Apa yang mereka bertiga lakukan ini? Semuanya kalau tuan-tuan perasan, zahirnya adalah amalan salih. Betul atau tidak? Semuanya adalah amal salih. Secara zahir. Iaitu apa dia? Mati di medan jihad. Ataupun berjihad di jalan Allah. Satu. Yang kedua, menuntut ilmu, mengajarkan Quran. Ini amal salih secara zahir. Yang ketiga, sedekah. Ini pun amal salih. Tetapi saya dah sebut di sini dahulu bahawasanya amalan salih ni dia tidak dinamakan sebagai amal salih kecuali apabila dia mencukupi dua syarat. Bila dia cukup dua syarat ini, barulah sesuatu amalan tu dinilai sebagai amal salih. Apa dia syarat tu? Yang pertama ikhlas.
Dan yang kedua apa? Yang kedua, menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia cukup dua ciri ini, dua syarat ni, maka amalan tu amalan soleh. Yang pertama ikhlas, yang kedua bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di sini, ada ke tidak petunjuk Nabi untuk berjihad? Kita kata ada. Petunjuk Nabi untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, ada? Ada ke tidak? Ada. Dan petunjuk Nabi untuk bersedekah, ada. Jadi dari satu sudut syarat tu dia dah tepat dah. Daripada satu sudut dia dah ada lah ciri-ciri amal soleh tu. Cuma dia ini ada kekurangan pada apa? Pada ciri yang pertama, pada syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Dan kita ni disunatkan, saya kena sebut ni. Disunatkan untuk setiap ibadat kita, kita letakkan kalimah lillahi ta'ala. Ini hukum dia apa? Sunat. Yang contoh, kalau salat, betul tak? Salat. Kita kata usalli fardhu subhi. Contohnya, rak'atani adaan ma'muman lillahi ta'ala. Di hujung tu, lillahi ta'ala. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan. Contohnya sebagai makmuman. Hujung tu, lillahi ta'ala. Keseluruhan lafaz niat ni tidak wajib. Kita tahu lafaz niat tidak wajib. Yang wajib adalah niat, dan niat tempatnya dalam hati. Tetapi lafaz niat ni di sisi mazhab Syafi'i, hukum dia sunat. Dan disunatkan juga untuk kita memasukkan dalam hati kita ini lillahi ta'ala. Disunatkan juga. Dan dilafazkan itu pun sunat. Dan begitu juga dengan wudu. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, sebagai contoh. Begitu juga dengan berpuasa. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi yang ini adalah sunat. Tetapi ikhlas itu wajib. Ikhlas tu wajib. Tapi disunatkan kita untuk menghadirkan lillahi ta'ala, supaya mendatangkan keikhlasan. Itu untuk menjemput keikhlasan disunatkan. Sebab saya kena statekan, sebab baru-baru ini hadirin sidang jemaah, saya ada dengar ada satu kuliah ni. Ada satu ustaz dalam kuliahnya, dia kata kepada para jemaah, dia kata, tuan-tuan, solat sebut lillahi ta'ala ke tidak masa takbir tu? Sebenarnya bukan masa takbir lah. Nak macam mana nak takbir, nak sebut lillahi ta'ala? Dia lafaz niat ni betul sunat, tapi lafaz niat ni sunat sebelum takbir. Ada beza tu. Yang semasa takbir tu niat dalam hati, bukan lafaz niat. Takbir tu kan ucapan lidah, macam mana nak Allahu salli, macam mana nak sebut macam tu? Jadi kalau kita nak sebut lafaz niat tu sebelum takbiratul ihram. Maknanya usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Dia sebelum takbiratul ihram. Jadi dia kata, tuan-tuan semasa takbir ni, tuan-tuan sebut tak lillahi ta'ala, dia kata. Kemudian kita kata ada sebut, dia kata kalau ada sebut alhamdulillah. Kata kalau tak sebut kena qada balik solat tu. Begitu. Kalau tak sebut kena qada balik solat. Saya yang dengar ni, saya kata ini asas fiqh. Dia sebutan lillahi ta'ala itu dia tidak wajib. Jadi kalau tak wajib, meninggalkannya tidak haram. Apa kesan kepada sahnya salat? Salat sah, tak ada masalah. Kenapa kena qada? Tapi saya faham sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan. Dia nak sampaikan adalah kalau kita salat tidak ikhlas, maknanya salat kita tak diterima. Begitu. Betul tak? Kalau kita tak ikhlas, amalan ditolak lah. Cuma bukannya, tuan-tuan, kita kena jelas. Salat ni dia ada 3. Yang pertama dia ada rukun. Rukun salat ni lah yang kita kata ada rukun qawli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qalbi ni ada satu sahaja, iaitu niat. Rukun qawli ada 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi selepas tasyahud akhir, salam yang pertama. Jadi dah ada 6 dah. 5 rukun qawli campur 1 rukun qalbi.
Baki selain daripada itu, semuanya rukun fi'li. Berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, tertib. Jadi semua ni adalah 13 rukun salat. Selain daripada rukun salat, salat dia ada syarat sah. Dia ada syarat sah. Contoh syarat sah salat apa? Menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis pada pakaian, badan, tempat salat, mengetahui telah masuknya waktu salat. Ini semua adalah syarat sah salat. Tapi ada satu yang ketiga yang biasa kadang kita terlepas pandang dan dalam kitab fiqh pun tak sebut. Dalam kitab fiqh biasa sebut rukun dan syarat sah saja. Tapi ada satu lagi yang tidak disebut adalah apa dia? Syaratul qabul, syarat penerimaan. Syarat qabul. Syarat penerimaan ni tidak terpakai kepada salat sahaja, bahkan kepada seluruh ibadat. Jadi syarat penerimaan amal ni ada dua yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang cuba saya sampaikan adalah sebenarnya kalau seseorang itu macam yang ustaz ni kata tadi, yang saya ceritakan itu tadi, kalau dia tak sebut lillahi ta'ala pun, salat dia sah. Kalau dia menepati rukun dan syarat sah salat. Cuma kalau betul dia memang salat tidak ikhlas, salat dia kerana selain Allah, salat dia itu sah tapi tidak diterima. Yang tu yang kena jelas tu. Tidak diterima sebab apa? Tidak diterima sebab syarat penerimaan amal ikhlas. Jadi dia tidak ada ikhlas, jadi amalan dia ditolak. Tapi adakah salat dia sah? Sah. Maksudnya maksud sah tu, adakah dia perlu qada ke tak perlu qada? Sebab salat tu dah sah. Dah menepati syarat dia. Cuma kalau dia tidak ikhlas, maka itu yang kita kata sebagai tidak diterima itu. Jadi ini kadang-kala kita kena teliti sedikit hadirin. Lebih lagi kepada para penceramah, para asatizah ni, dalam nak bercakap perkataan-perkataan yang sebegini. Ada beza sedikit. Jadi amalan yang kita katakan di sini, hadis ini mengajarkan kita bahawasanya menepati sunnah sahaja adalah satu juzuk baru. Macam yang mereka buat ni. Mereka dah bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berjihad, mengajar Quran, sedekah. Tapi dekat mana kekurangan mereka? Kenapa amalan mereka ditolak? Amalan mereka ditolak kerana tidak ada ikhlas. Kalau tuan-tuan buka satu kitab, iaitu hadis 40 karangan Imam Nawawi. Ulama kata hadis yang pertama tu, innamal a'malu binniyat tu, yang ni adalah dalil ikhlas. Ini adalah dalil ikhlas. Amalan bergantung kepada niat. Dan hadis yang kelima dalam hadis 40, kalau tuan-tuan pelajari kitab hadis 40, hadis yang kelima tu adalah sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan daripada agama. Maknanya dia berbuat bid'ah. Maka amalannya ditolak. Amalannya ditolak. Jadi ini yang saya kata menepati sunnah ni. Maknanya amalan ikhlas, yang itu satu. Yang kedua, amalan mesti menepati sunnah Nabi SAW. Jika tidak, maka ia ditolak. Sebab itu kata Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi kata apa? Dalam hadis 40, hadis yang kelima tu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak daripada petunjuk kami. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang bukan petunjuk kami pun. Kami tak pernah ajar pun. Nabi kata kami tak pernah ajar. Fahuwa rad. Amalan ni tertolak. Tertolak tu maknanya apa? Tak diterima. Jadi Allah tolak. Allah tak terima. Jadi syaratnya penerimaan amal ni yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah menepati petunjuk Nabi SAW. Dan yang terakhir disebut di sini daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati ya'ni rihaha. Terjemahannya, sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang mana tujuannya sepatutnya kerana Allah, mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang belajar sesuatu ilmu yang mana seharusnya sepatutnya tujuannya adalah kerana Allah, tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan habuan daripada habuan-habuan dunia, maka kata Nabi SAW,
lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Dan sebahagian riwayat yang lain, Nabi kata bau syurga itu dapat dihidu daripada perjalanan ratusan tahun pun kita dah boleh bau. Jadi apa makna di sini? Kalaulah dia beramal tidak ikhlas, dia takkan dapat cium bau syurga. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi kata bau syurga tu 100 tahun lebih perjalanan pun ataupun ratusan tahun perjalanan pun kita dah boleh bau dah. Maknanya begitu jauh, daripada jauh kita dah boleh bau syurga. Tapi kalau dia langsung tak dapat cium bau syurga, maknanya jauh sungguh dia dengan syurga. Jadi jauhlah dia dengan syurga. Sebab dia tidak apa? Dia tidak ikhlas. Jadi sebab itu kita kena sentiasa memperbetul niat kita ini. Sehingga kata sebahagian ulama, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak aku rawati sesuatu pun lebih berat, lebih dahsyat sebagaimana rawatan aku terhadap niat aku. Maknanya mereka memang sentiasa menjaga niat. Macam kita hadir, niat kita apa? Niat kita adalah nak belajar ilmu, nak menuntut ilmu. Kita solat, niat kita adalah untuk kerana Allah. Begitu. Tapi bukan kerana habuan-habuan dunia. Tapi saya nak kena simpulkan juga sebegini. Adakah macam contoh, tak boleh kalau kita berpuasa untuk kita sihat? Kita kata tak boleh kalau semata-mata itu. Tapi kalau kita berpuasa, puasa kita kerana Allah. Memang kita niat ini ibadat aku kerana Allah. Tapi kita dalam masa yang sama, kita nak juga benefit daripada puasa. Tak ada masalah. Tapi kita tak jadikan ini sebagai dia punya asas. Tapi sebagai seorang kata apa? Puasa bukan kita nak diet. Tapi kelebihan daripada puasa mungkin dia akan dapat mengurangkan berat badan. Kelebihan daripada berpuasa, kita akan dapat kesihatan. Begitu. Begitu juga kalau macam contoh dengan amalan-amalan yang lain. Ada orang, kalau tuan-tuan perasan lah, dia sedekah sebab dia nak kaya. Jadi jangan jadikan itu matlamat dia. Jadi sebab dia kata, kita kena sedekah sebab kalau sedekah ni orang jadi kaya. Sebab dia dengar daripada founder pengasas pasal mana tu, dia kata, saya ni sebab saya kaya, sebab saya sedekah. Ya je tu. Tetapi kita kata contoh, kalau kita nak amal, memang benefit of sedekah antaranya adalah menjadi, yang ni Allah yang bagi tahu. Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu belanja daripada harta kamu, Allah gantikan balik. Dan Allah tak akan gantikan RM1 dengan RM1. Kita kena jelas ni, Allah ni dia kaya. Jadi, tapi kita sedekah. Jangan niat kita, aku niat sedekah ni semata nak kaya saja. Tak. Sedekah ni kerana Allah. Dalam hati tu kena statekan dalam hati kita, ini sedekah ni kerana Allah Ta'ala. Tapi Allah akan bagi kelebihan-kelebihan daripada sedekah. Maksudnya Allah bagi rezeki tambahan. Jadi jangan kita semata sedekah untuk kaya, semata puasa untuk kurus. Bukan. Tetapi kita ibadat lillahi ta'ala. Tetapi kesan-kesan sampingan, benefit yang sampingan ini akan diberikan kepada mereka yang beribadat. Baik, jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada pagi ini, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.